أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang bermacam-macam, yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan sebab syukur itu, mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-230, di mana Syekh Ibn Atha berkata, kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. yakni bagaimanakah Allah akan dapat terhijab dengan sesuatu, padahal yang digunakan hijab itu, yang menjadi hijab itu juga Allah jelas ada padanya dan tetap hadir. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-230 ni, Syekh Ibn Atha nak menjelaskan bahawa antara manusia dengan Allah Ta'ala sebenarnya tidak ada yang menghalang, tidak ada yang mendendengi, yang menutupi sehingga manusia itu tak dapat nak kenal Allah. Bukan dari jenis itu. Jadi apabila manusia ni ingkar, tidak percaya kepada Allah atau lemah keyakinan terhadap Allah, itu bukan dengan sebab kerana adanya sesuatu yang mendendeng, yang menutup antara manusia dengan Allah itu, bukan. Tetapi kelemahan itu ada pada diri manusia itu sendiri. Maka Syekh Ibn Atha dalam menjelaskan perkara ini, beliau menyatakan bahawa dalam bentuk suatu pertanyaan yang sifatnya nak beritahu, untuk menggerakkan akal kita supaya dapat memikirkan dan memahami hakikat ini. Kiranya kita menganggap makhluk inilah yang menghalang kita daripada mengenal Allah, maka sebenarnya kata Syekh Ibn Atha, pada makhluk itu sendiri adanya Allah. Adanya Allah dengan makna bukan dirinya ada situ, bukan zatnya duduk situ, kerana dia bercanggah dengan akidah yang kita pegang, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tidak bertempat. Ini pegang molek. Akidah kita
Salah satu daripada keyakinan yang perlu kita yakini terhadap Allah adalah Allah Ta'ala tu ada tapi tidak bertempat. Kerana tempat itu adalah merupakan lawazim, ciri, sifat bagi benda yang baru. Dan Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, berbeza sama sekali daripada segala makhluknya. Ini kena pegang kemas. Sebab apa? Hari ini ada usaha-usaha nak teruk masuk, cuba nak teruk masuk dalam pemikiran masyarakat Islam di Malaysia hari ini lah, secara khususnya cuba nak bawa satu pegangan baru, akidah baru, bahawa Tuhan tu ada tempat. Macam-macam lah, lekong begitulah, lekong beginilah, sepelek macam-macam lah. Tapi akhir sekali nak bawa kepada satu keyakinan Tuhan tu ada tempat dia, bertempat. Sebenarnya bukan itu saja, nanti akan pergi kepada perkara yang lebih jauh lagi. Bukan saja bertempat, beranggota, beritu, berini, macam-macam lah. Itu tu lambat sikit. Tengok hak ni orang boleh terima tak? Bila orang boleh terima Tuhan tu bertempat, dia teruk sekali lagi. Sekarang ni hak ni gogeh lagi, gogeh lagi, tak kemah molek lagi. Dia tak teruk ke tu? Sini teruk sikit-sikit, oranjah sikit, kasar sikit, berundur sikit. Lama orang senyap, dia lambung pula. Ini kena pegang kemah-kemah pegangan akidah kita ni, bahawa dalam bab ini Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Antara makna-makna mukhalafah tu bahawa Allah Ta'ala tidak bertempat. Biar kemah situ. Jadi bila Syekh Ibn Atta' kata, kalau kita anggap makhluk ni sebagai hijab yang mendendeng, yang menutup kita daripada mengenal Allah, silap, kata Syekh Ibn Atta'. Sebab pada makhluk tu sendiri ada Allah. Jadi ada di sini bukan ada erti diri dia tu, kerana bercanggah dengan akidah kita. Maka ada di sini dengan makna pada diri makhluk itu sendiri ada. Kalau Usuluddin kau, ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah. Itu kau nak tengok gaya Usuluddin. Kalau nak guna bahasa ahli tasawuf, pada makhluk itu sendiri, makhluk itu sendiri adalah cerminan yang menunjukkan kepada makna-makna ketuhanan Allah. Gunalah dua hak tula je. Usuluddin disebut dalil, makhluk ni menjadi dalil yang menunjukkan, yang menjelaskan, yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah itu, sehingga kita boleh meyakini dan mengenali, boleh mengenali dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Gaya Usuluddin lah. Tapi tasawuf juga guna bahasa lain sikit. Makhluk ni cerminan. Cerminan ni macam cermin lah. Cermin, tempat kita tengok gambar orang, pantulan sesuatu tu nampak pada cermin tu, dengan arti tentang rahsia ketuhanan Allah tu. Maka makhluk inilah yang menjadi cermin dia, yang menunjukkan, yang memperlihatkan kepada kita makna-makna ketuhanan Allah, sifat-sifat ketuhanan Allah, yang membolehkan kita ini memahami, boleh kita faham, boleh kita kenal, dan boleh kita yakin terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud. Jadi Syekh Ibn Atta' nak khabar benda tu, bahawa hakikat sebenarnya antara kita dengan Allah Ta'ala ni tak ada penghijab. Itu contoh. Baik, sekiranya kita beri contoh lain. Kita buat contohnya, kita anggap syaitan itulah penghijab. Syaitan ni sebagai penghijab yang mendendang kita daripada mengenal Allah. Kata Syekh Ibn Atta', sebenarnya pada diri kewujudan syaitan itu sendiri ada dalil yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah. Pada diri kewujudan syaitan itu sendiri dan kerja-kerjanya tu adalah cerminan yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah. Syaitan tu wujud menunjukkan ada yang tukang buat dia tu, adalah tuang dia tu. Syaitan ni pula kerja dia apa benda? Menyesatkan tuan ini. Dia juga menunjukkan kepada Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah. Sama ada dia yang memuliakan atau menghinakan, memberi hidayah. Atas kerja syaitan itu menunjukkan kepada perbuatan Allah juga, dan macam-macam lagi lah. Jadi syaitan itu sendiri kalau kita tengok, dia juga cerminan yang menunjukkan kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Maka itulah yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu.
bahawa kalau kita amati dengan baik, bahawa tidak ada sesuatu yang menghalang, mendendeng kita daripada mengenal Allah. Kerana sesuatu yang kalau kita anggap dia mendendeng kita daripada mengenal Allah, kata Syekh Ibn Athaq, sesuatu itu sebenarnya dia juga adalah cerminan, dia juga adalah dalil yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah Allah akan terhijab dengan sesuatu, padahal yang sesuatu, ni ayat berulang, padahal sesuatu yang terlihat itu, yakni makhluk yang kita lihat ni, yang kita anggapnya, atau kalau kita anggap dia sebagai penghijab yang menghalang kita daripada mengenal Allah, sesuatu yang terlihat itu semata-mata nur ilahi. Yakni makhluk itu sendiri disebut sebagai nur ilahi. Apa maksud? Makhluk itu sendiri adalah cerminan. Makhluk itu sendiri adalah sebagai dalil kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Itu. Cuma dalam kitab ni disebut makhluk itu sendiri adalah nur ilahi. Bila sebut nur ni, kalau kita terjemah cahaya lah. Ilahi itu Tuhan lah, cahaya Tuhan. Dah apa makna? Itu bahasa ahli tasawuf. Bahasa kita kau, makhluk itu sendiri adalah dalil kepada kewujudan dan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi digunakan istilah nur ni sebab cahaya, dengan cahaya kita boleh nampak. Maka ahli tasawuf menggunakan istilah nur ni kerana dengan makhluk lah, dengan perantaraan makhluk lah menjadi dalil kita mengenal Allah. Jadi tasawuf membahasakan dia sebagai nur ilahi. Kerana fungsi nur tu hak gelap jadi terang, hak dah nampak jadi nampak. Maka makhluk ni oleh kerana dia berfungsi menjadi dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Tuhan dan sifat-sifat kesempurnaannya, maka ahli tasawuf menyebutnya sebagai nur ilahi. Itu bahasanya. Setiap ilmu tu dia ada istilah sendiri, dia bahasa sendiri. Dan pada segala tempat berada, yakni Allah Ta'ala tu ada pada setiap tempat. Maksud ada di sini bukanlah seperti yang saya sebut tadi tu, bukanlah dirinya ada tempat situ tu. Nak kabarnya setiap tempat tu tetap tertakluk dengan Allah, terikat dengan Allah, tidak terpisah daripada Allah. Yakni kalau bahasa usuluddin kau, tidak ada suatu tempat pun kecuali semuanya itu tertakluk dengan sifat-sifat dia, kudratnya, iradatnya, ilmunya dan sebagainya. Tak ada satu tempat pun yang terlepas, yang terpisah daripada taklukan sifat-sifat Allah. Itu maksud pada segala tempat berada. Itu maksudnya. Dan hadir, tidak pernah gaib. Hadir pada setiap tempat tu dengan erti, istilah hadir ni dalam tasawuf, kalau kita usuluddin kau, macam tadilah, tidak ada suatu benda pun, suatu tempat pun, atau apa jua pun, sesuatu pun, kecuali semuanya itu tertakluk dengan sifat Allah. Dengan arti dia tertakluk dengan kudrat Allah, iradat Allah. Dengan arti Allah Ta'ala maha kuasa atas semua perkara itu. Allah Ta'ala berkehendak menentukan segala perkara itu. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara itu. Itu maksud tertakluk tu. Sehingga tidak ada satu benda pun di antara makhluk ni yang terlepas. Baik, pada waktu semua ini menjadi keyakinan kita, i'tiqad kita, itu usuluddin. Tapi pada waktu semua ini menjadi ingatan kita, kesedaran hati kita, teringat dalam hati kita, selalu hadir hati kita, itu apa panggil tasawuf. Kita percaya, kita mengaji usuluddin, Allah Ta'ala maha kuasa atas segala-galanya. Tapi benda tu tak mari dalam ingatan kita, tak mari dalam perasaan kita. Tapi dalam i'tiqad, kefahaman kita, tetap ada. Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya, termasuk diri kita, zahir dan batin. Sehingga tidak ada satu juzuk pun pada diri kita ni kecuali semuanya tertakluk dengan kudrat Allah, iradat Allah. Kita faham benda tu, buah tu. Tidak bergerak satu gerakan pun pada diri kita ni, walaupun satu zarah.
pada diri kita ni, tak akan berlaku apa-apa gerakan ataupun apa-apa proses padanya kecuali semua berlaku dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah. Itu keyakinan tauhid kita. Tapi benda tu tak mari dalam ingatan kita. Tak mari dalam ingatan kita dan perasaan tak ada. Jadi kita ada tauhid tapi tidak ada tasawuf. Tapi apabila keyakinan itu mula mengisi ingatan kita, mula menimbulkan kesedaran hati kita, perasaan kita, mula bertasawuf. Itu bendanya. Maka daripada kesedaran itulah menimbulkan tasawuf. Dah tasawuf macam mana? Ada orang menyebut tasawuf ni akhlak. Akhlak perangai. Akhlak yang dikatakan akhlak tasawuf ni, akhlak yang timbul dari keyakinan tu. Bukan akhlak atas nama akhlak saja. Kalau akhlak atas nama akhlak saja, tok ca pun baik kok. Tok ca baik lagi kena oleh, tak baik balas dengan orang, kita baik tumbuk dengan orang. Tok ca mulut dia tak kata betul kan, kita mulut kita habis orang dunia. Dari segi bab. Jadi nak tahu tasawuf ni bukan pada akhlak dari sudut akhlak, tapi akhlak yang timbul dari mana? Kalau kita nak kaitkan tasawuf dengan akhlak, kena tengok akar dia mari mana, baru tahu itu akhlak tasawuf. Kalau tidak, dia akhlak yang menjadi persyarikatan antara agama-agama lain dunia. Tak ada beza. Jadi bila dikatakan hadir ni, ingat Allah Ta'ala tu Maha Kuasa berkehendak. Dia menjadikan hati kita ni redha, tak ada ketetapan. Jadi sifat tu mari dia keyakinan. Itu dah tasawuf. Atas keyakinan Allah Ta'ala lah yang maha mengunia, yang maha memberi, yang menjadikan kita ni sedar banyak nikmat, dan lalu timbullah syukur. Itu akhlak tasawuf. Mari dari keyakinan. Inilah tasawuf. Jadi kalau kita nak jelaskan tasawuf dengan mana akhlak, kena tengok akar dia mari mana. Jangan tengok atas semata-mata perbuatan tu baik. Kalau atas semata-mata perbuatan tu baik, maka agama lain pun serupa. Orang-orang lain pun banyak. Yang tidak ada agama pun ramai juga yang baik. Maka kalau kita nak tahu akhlak tu akhlak tasawuf, dia berpunca daripada keyakinan tauhidnya, makrifat hatinya. Timbul akhlak-akhlak tadi. Sebab apa dia tak melakukan dia penuh kebimbangan, cuba berusaha nak mengelak diri daripada melakukan kesalahan, ada kebimbangan nak buat salah dan sebagainya. Sebab apa? Ada orang tak buat kerana dia takut kena hukum, takut kena takat. Dia tak buat tu, akhlak dia tu tak buat benda tu kerana takut kena penjara. Tapi kalau akhlak itu merupakan akhlak tasawuf, kerana hatinya sentiasa ingat bahawa dia dilihat oleh Allah, timbul dalam hati, diperhatikan oleh Allah, dan diingat bahawa aku ni akan mati bila-bila masa. Jadi kalau timbul perbuatan gerak tadi itu daripada keyakinan ni, itu tasawuf. Baik, kerana itu disebut dalam hadis kursi. Maksudnya, maksud hadis kursi itu, hijab Allah ialah nur. Memang ada hadis menyebut hijab Allah itu dari nur. Dari nur ini sebenarnya menurut faham alim ulama kita, dia adalah bahasa simbolik, bukan cahaya ni. Nur itu sesuatu yang disebut, dibangsakan sebagai benda yang baik, benda yang molek. Saya tak nak panjang sini kerana dia melibatkan banyak perkara. Baik, kita ringkas sini. Hijab Allah itu ialah nur. Apabila dibuka, nescaya dapat membakar apa saja yang diperlihatkannya. Saya nak beri makna rekah umum je, dah tambah pergi nyelang lebih, supaya kita ambil intipati kasar untuk faham perkataan ni. Allah Ta'ala ni dalam bahasa ahli tasawuf sirrul asrar, rahsia segala rahsia. Itu bahasa ahli tasawuf. Maksudnya makhluk ni di dunia ni tak ada seorang pun yang dapat menanggapi rahsia ketuhanan Allah ni, kerana rahsia yang sangat rahsia. Tak ada makhluk yang dapat mencapai hakikat.
dunia ni. Akhirat Allah Ta'ala beri kepada makhluknya sebagai nikmat yang paling besar. Bahasa litasawuf, bahasa usuluddin tadilah mukhalafah. Allah Ta'ala tidak sama sekali dengan makhluk, sehingga tak ada seseorang pun, tak ada sesiapa pun di dunia ini yang dapat menengapi hakikat sebenar Allah Ta'ala. Mukhalafah, tidak sama sekali dengan makhluknya. Tak ada makhluk pun dunia ini, menurut pendapat jumhur lah, sekalipun ada khilaf sikit di situ, saya tak nak bahas tentang khilaf itulah, tapi pendapat umumnya macam itulah. Tak ada makhluk pun di dunia ini yang dapat mencapai hakikat zat Allah tu, kerana dia sangat rahsia. Jadi bahasa orang usuluddin, bahasa dia apa benda? Al-ajzu anil idraki idrak. Tak mampu dah nak mencapai Allah Ta'ala tu, bolehlah tu, capai lah tu. Cukup padang dah tu, padang dah. Maksudnya bila kita tahqiq sungguh bahawa hakikat sebenar Allah Ta'ala tidak mampu dikenali, tidak mampu dicapai, fahamlah tu, bolehlah tu. Sabarlah tu. Sabar menurut kadar yang kita boleh sabar dunia ni. Itu maksudnya. Sabar situ, sabar pada tahap yang kita dibolehkan untuk mencapainya di dunia ini. Itu bahasa usuluddin. Kalau nak tengok ungkapan Nabi pula, ke mana? Nabi mengungkap subhanaka la uhsi sana'an alaika. Itu bahasa Nabi. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak dapat menyanjungmu dengan sebenar-benar sanjungan. Aku tak mampu nak sanjungmu dengan sanjungan yang sebenar-benar, tak mampu, tak sabar, tak ada. Itu ungkapan Nabi. Gunalah bahasa apa-apa pun, tapi nak kabarnya hakikat yang samanya, bahawa Allah Ta'ala tu sirrul asrar. Kalau Syekh Duqa dia guna bahasa sirrul asrar, rahsia segala rahsia, dengan arti tidak ada makhluk di dunia ini yang dapat mencapainya. Kalau kita nak tengok kepada al-asma'ul husna, dia akan jumpa kepada nama Allah az-zahir wal batin. Al-batin itulah dengan makna rahsia kan, bersifat sangat sembunyi, sehingga tidak ada makhluk pun yang dapat mencapai hakikatnya di dunia ini. Itu hakikat sebenar. Jadi baik. Jadi sekarang Allah Ta'ala sangat rahsia. Maka dikatakan rahsia Allah Ta'ala ni, maka tertutup dengan, kalau kita kata tertutup dengan hijab-hijab lah, sehingga tidak dapat dikenali. Dan hijab tu bukan hijab benda uduh-uduh, bahawa hijabnya tu hijab benda yang positif lah bahasa kita. Hakikat sebenar Allah Ta'ala tu terdendeng dari kita, sehingga tak ada orang yang dapat mencapai dunia ini. Sekiranya ni nak kabur, sekiranya Allah Ta'ala buka dendeng-dendeng tu yang menutup hakikat dirinya itu, hancur manusianya. Itu disebut dalam hadis, inna lillahi sab'ina hijaban law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi ma adrakahul basar. Allah Ta'ala ni ada 70 hijab. Perkataan 70 dalam bahasa Arab ni banyak mana, tidak semestinya angka tu, kadang-kadang dengan makna jumlah yang banyak. Sekiranya Allah Ta'ala membuka rahsia hijab tu, la ahraqat subuhatu wajhi, yakni kalau kita sebut bahasa mudah, cahaya zatnya tu, keagungan zatnya tu akan membinasakan apa saja yang terpandang. Maksudnya makhluk ni akan binasa bila dibuka hijab. Nak khabar gitu, maksudnya kita tak mampu. Kesimpulan mudahnya bahawa kita ni, makhluk ni di dunia ni tidak ada kemampuan yang cukup untuk mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Tak mampu. Kita faham situ je. Dah kita kenal Allah Ta'ala kat mana? Kita kenal dia menerusi dalil bahasa uludin, dalil-dalil yang meyakinkan kita, menunjukkan kepada kewujudannya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Bahasa usuluddin. Bahasa ahli tasawuf panggil tajalli. Apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, yang dengan tunjukkan itu, dengan tajalli itu, dapatlah kita kenal dan faham tentang Allah. Itu sekadar tu je kita boleh kenal di dunia ini. Sebab tu tahap makrifat seseorang dengan seseorang tidak sama, menurut kadar yang Allah Ta'ala zuhirkan pada dia. Supaya kita faham hakikat tu. Ni kena faham. Ni satu perkara yang perlu kita kena faham baik-baik, bahawa hakikat sebenar Allah Ta'ala tu
Kalau nak baca kat Usuluddin, kena pegang molek mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau nak baca kat tasawuf, sirrul asrar. Sebab apa saya dah tekan sangat hari ni? Kerana masalah tadilah. Adanya gerakan-gerakan hari ni cuba nak gelar, nak ganggu fikiran kita ni sehingga menerima konsep Tuhan tu ada tepat. Ada tepat tu maksudnya hak benda kita boleh capai lah atas dunia ni, boleh capai. Tepatnya di mana? Di Arash. Lepas tu luar ke dalam alam, luar alam gitu pula dah. Luar alam lah, dalam alam lah. Macam-macam lah tu beristilah itu ini. Itu bukan, semua tu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak pegang macam tu, nak faham macam tu, blok ke dia lah, ada dia lah. Cuma nak khabar itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang sebut benda-benda macam tu pegang, fahami baik-baik, itu bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun letak nama apa-apa kau anda lah. Jangankan manusia akan dapat bertahan sedang bukit hancur dan Nabi Musa pensang sebelum melihat langsung. Jadi nak beritahunya bahawa manusia makhluk ni tidak mampu menanggung makrifat Allah sebenar. Atas dunia ni kita tak ada kemampuan tu. Nabi Musa sendiri bila dia minta untuk melihat Allah, Allah Ta'ala menzahirkan sebahagian daripada tanda kekuasaannya, bukan hakikat diri, sebahagian. Itu pun mengakibatkan gunung ganang hancur luluh dan Nabi Musa jatuh pensang. Nabi Musa, kita lebih-lebih lagi. Jadi kesimpulan mudahnya, intibati nak kabarnya apa benda dalam bab mengenal Allah Ta'ala ni, hakikat sebenar Allah Ta'ala ni tak dapat dikenali di dunia ini. Pegang boleh. Kalau kita dapat kenal tu adalah menerusi dalil-dalil kau Usuluddin ataupun tajalli kau tasawuf yang memahamkan kita, yang menjadikan kita dapat faham, dapat percaya tentang ketuhanan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan, bukan hakikat dirinya. Kita boleh faham ikut dalil je, yang sudah cukup untuk menjadikan kita ni sebagai seorang mukmin, orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Contohnya macam mana? Kita percaya kepada kewujudan Allah atas dalil akal bahawa alam ni ada. Alam ni adalah makhluk. Bila sebut makhluk kau diciptakan, berarti adalah tukang cipta dia tu. Maka itu menjadi dalil yang meyakinkan kita alam ini yang tarahnya makhluk diciptakan, dia adalah dalil yang menunjukkan kepada adanya penciptanya itu, iaitu Allah. Cukup dah setakat. Dah guna Allah Ta'ala tu, itu di luar. Itu di luar kemampuan kita. Tapi cukup untuk kita menjadi seorang mukmin. Baik, contoh lain kita pergi pula. Allah Ta'ala tu bersifat maha kuasa. Mana dalil dia? Dah kalau tak ada kudrat, tak ada kuasa, nak buat macam mana? Akal kita dah nak terima orang tak kuasa boleh buat benda. Akal kita ni, ilmu daruri dia ni dah nak pakai benda tu. Bahawa yang mampu menciptakan alam semesta ni sudah tentu dia maha kuasa. Dah guana kudrat Allah Ta'ala tu, itu tidak mampu dicapai oleh kita. Cuma kita dapat faham bahawa Tuhan yang menciptakan alam ni bersifat maha kuasa. Hakikat sebenar Tuhan yang maha kuasa tu mana? Atau kuasanya tu tak ada orang dapat capai dunia ini. Dia faham gitu. Jadi kita mengenal Allah sekarang ni dengan jalan dalil. Kalau Usuluddin, kalau tasawuf tajalli. Tapi bukan mengenal hakikat sebenar Allah. Itu sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh manusia dan makhluk di dunia ini. Dan itu sesuatu yang akan dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Biar kemah buah tu dia. Jangan keliru situ. Demikianlah rahmat Allah menghijab kita. Jadi tadi disebut bukit, macam mana manusia ni
Jangankan manusia akan dapat boleh bertahan untuk menerima tajalli Tuhan ini, penzahiran Tuhan tu yang menunjukkan kekuasaan dia, tak mampu kita tanggung. Sedangkan bukit hancur, kata pengarang kitab, dan Nabi Musa pun pensang. Sebelum melihat langsung, sebelum lagi melihat hakikat Tuhan tu, dia pensang dah. Maksud tak mampu dicapai oleh manusia di dunia ini. Cuma khilaf ulama. Ulama kata di dunia ni ada seorang je hak boleh dah capai tu, iaitu Nabi Muhammad pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu khilaf ulama lah, satu-satunya. Lain daripada tu tak ada. Itu pun sebahagian ulama, tapi sebahagian mereka mengatakan tak ada seorang atas dunia. Di akhirat itu anugerah Allah. Kita kena pegang buah ni molek. Kalau kita pegang faham molek benda ni, kita tidak akan terganggu lah dengan fikiran-fikiran pelik-pelik hari ni tu. Tuhan ada situ, ada sini, ada tangan, ada itu. Tak ada lah, lepas tu. Tapi bila dah kemah gini, kita jadi mikir kot tu, ya ke tak, ya ke tak. Mereka tak percaya. Tuhan sendiri khabar orang, ada dalam Al-Quran kan, apa ni, garu kepala dah kita. Mula garu kepala. Mengingat Tuhan nak nipu, payah. Susah lalu kita. Tunjuk korang ada sungguh ayat. Ada sungguh ayat tu. Mengingat Tuhan nak nipu kita, ke mana? Ni orang awam jadi penuh kerana ni. Kerana kefahaman tentang tauhid ini perlu kita ambil daripada alim ulama ni. Kita bukan orang yang cukup kuat, cukup berkemampuan untuk ambil direct daripada dalil ni. Kalau ambil direct jadi dia ada sungguh ayat khabar gini. Pada hari baca ayat tu saja, ayat lain melambok lagi, tak baca sekarang. Tu benda ni. Demikianlah rahmat Allah menghijab kita. Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala hijab kita ni sehingga tak dapat mengenali hakikat dirinya. Ada rahmatnya juga. Ada rahmat dia untuk keselamatan kita sendiri, sebenarnya untuk kebaikan kita juga, menurut hikmahnya, yakni menurut hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hendaklah kita ni tasawuf mengajar kita ni supaya pandangan kita ni biar jauh sikit lah dalam masalah ni. Sebab apa dah kita dihijab sehingga tak dapat kenal, kan kenal Allah Ta'ala tu kan molek. Jadi rupa-rupanya kita dihalang daripada mengenal hakikatnya tu ada hikmah lain. Jadi kalau kita ni seorang yang arif, kita akan fahamlah bahawa kita dihalang di dunia ini daripada mengenal hakikat dirinya tu kan ada tujuan, ada hikmah kebijaksanaan yang tersendiri. Itu pandangan orang yang ada suluhan ilmu, kesuluhan makrifat dalam hati dia. Jadi apa-apa pun dia akan melihat bahawa segala perbuatan Allah Ta'ala tu ada kebijaksanaan dia. Kalau kita tidak ada pandangan hikmah ni benda yang menyenangkan kita, kita akan terima dengan baik lah. Tapi bila benda tu kurang menyenangkan kita, kita tak boleh nak terima mana lah. Itu pandangan kita tidak berhikmah. Pandangan batin kita ni tidak ada nurul hikmah ataupun nurul ma'rifah. Tapi bila Allah Ta'ala menerangi batin kita dengan cahaya nurul ilmi, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, maka segala perbuatan Allah, baik ke buruk ke, kita akan tengok di sebaliknya tu ada kebijaksanaannya. Itulah yang akan membantu kita, menjadikan kita boleh terima baik ke tak baik, molek ke tak molek. Kita dapat melihat rahsia perbuatan Allah tu yang menjadikan kita ni boleh terima, terutamanya berkait dengan keyakinan takdir, keyakinan kita terhadap qada dan qadar yang menjadi dasar iman kita. Antumina bil qadari khairihi wa syarrihi, iaitu kau percaya, kau beriman kepada takdir Allah sama ada baik atau buruk. Ni hak payah ni. Dah. Orang curi itu takdir Tuhan juga. Penimpan dia. Ni kalau kita tak faham balik, tu tempat banyak soal. Sedangkan Tuhan beritahu kau kena percaya bil qadari, takdir Allah ni khairihi wa syarihi, baik ke atau buruk. Ni kadang-kadang ahli fikir, ahli ulama kita ni kadang-kadang dia ini tempat dia teratuk.
Takkanlah kita nak terima juga perkara maksiat. Padahal Tuhan kata mu kena percaya, kena yakin bahawa tak ada takdir Allah. Maksudnya takdirnya tu yang macam meliputi perkara apa? Baik dan juga buruk. Masuk belaka takdir dia belaka. Itu kerja Tuhan, perbuatan Tuhan. Adapun tentang dosa pahala baik buruk, ada sudut lain pula. Yang kita kena tengok, ni kena mengaji. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-230. Dan seterusnya kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-231. La tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri farubbama qubila minal amali ma lam tudrak samaratuhu ajilan. Ni benda yang patut sangat kita tahu. Disebabkan kerana kita tak tahu benda ni, kadang-kadang membawa sikap yang salah pada kita. Baik, apa maksudnya? Jangan putus harapan untuk diterimanya amal perbuatan yang kau kerjakan dengan tidak khusyuk. Yani tidak hadir hati di dalamnya. Sebab masih ada kemungkinan amal itu diterima, padahal belum dapat dilihat buahnya dengan segera. Baik, apa maksudnya? Setiap orang yang beramal ibadah, apa yang dia kendaki adalah diterima oleh Allah. Setiap ibadah yang dibuat, itulah tujuan utamanya, supaya diterima oleh Allah. Baik. Sekarang pada dasarnya ukuran sesuatu ibadah tu betul dan diterima, pertama sekali ukuran dia adalah muafakat dengan hukum fiqh, yang hukum syariat, hukum fiqh. Maksudnya amalan yang kita buat tu sesuai, berbetulan dengan hukum-hukum fiqh tu. Kaedah cara beramal macam mana, cara sembahyang macam mana, cara puasa macam mana. Itu syarat pertama. Yang kedua, kena betul juga, kena hukum-hukum tasawuf. Kadang-kadang betul dengan hukum fiqh ni, sembahyang kita betul dah, tak cacat sikit, tapi banyak salah ataupun banyak berlawang daripada hukum tasawuf. Amalan kita buat tu ada unsur riya, ada unsur ujub, ada unsur takabur dan macam-macam lagi. Itu berlawan dengan hukum tasawuf. Itu juga tidak diterima. Sah pada hukum fiqhnya, tapi tidak diterima juga. Jadi sesuatu amalan tu diterima pada dasarnya dia muafakat dengan hukum fiqh dan berbetulan selaras dengan hukum tasawuf pada dasarnya. Baik. Sekarang Syekh Ibn Atta nak cerita suatu keadaan yang lain sikit daripada tu. Lain ke mana? Sekarang antara hukum tasawuf tu khusyuk, antara kehendak tasawufnya. Saya kata tadi, amalan tu dikira sebagai boleh diterima kalau dia muafakat hukum fiqh dan muafakat dengan hukum tasawuf. Maka di antara hukum-hukum tasawuf ni khusyuk. Kita disebut dalam hadis, sembahyang seseorang tu dikira sekadar sejauh mana dia dapat khusyuk pada setiap rakaat dia tu. Nak tahu markah dia berapa? Tengok setiap rakaat dia tu mana yang khusyuk, sekadar itulah dia diterima, dia diberi nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam hadis, bahawa ukuran penerimaan tu, penilaian tu berdasarkan kepada qadar khusyuk dia pada setiap rakaat tu. Itu dalam hadis yang sebut. Jadi bahasa mudahnya, salah satu daripada hukum tasawufnya adalah khusyuk. Tak ada khusyuk, maka jauhlah daripada penerimaan Allah. Sekarang Syekh ni kata lain sikit. Jangan putus harapan untuk diterimanya amal perbuatan yang kau kerjakan dengan tidak khusyuk. Kita buat amalan kita tapi tidak khusyuk. Tapi Syekh nasihat kita, mu jangan putus asa, jangan putus harapan. Sebab kita mikir, kita belajar tasawuf ni tak ada ikhlas, tak ada khusyuk,
tak ada itu dan ini, amalan kita ni tak pakai. Soh-soh tapi tak terima. Hak kita mengaji sebelum ni. Tapi Syekh Menatak ni tak berputus harapan orang. Dan dia bukan saja-saja nak sekadar nak motivasi saja, bukan sekadar nak timbul semangat orang saja, tapi nak beritahu kenyataannya. Guana itu kata Syekh, jangan putus harapan lagi. Apabila kita buat amalan kita ni tak ada khusyuk, jangan putus harapan lagi. Sebab apa? Kena tahu sebab dia tu. Sebab apa Syekh kata macam ni? Sebab dia kata masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan bahawa amal itu diterima oleh Allah. Tapi tak nampak buah dia tu di dunia. Yang ni khusyuk yang kita dapat tu sebenarnya adalah buah daripada penerimaan amal di dunia ini. Amal tu, amalan-amalan soleh ni bila dia terima, dia ada dua bentuk ganjaran dia tu. Satu ganjaran di akhirat yang dijanjikan Allah, ini syurga. Yang kedua, hasil atau buah di dunia ini, antaranya diberikan khusyuk hati tu dalam ibadah, sehingga dapat buat ibadah dengan penuh khusyuk sebagai natijah daripada amal soleh dia tu. Jadi sekarang kita buat ibadah tak mari setara khusyuk ni. Ada kalanya menyebab Allah fikir-fikir, tak khusyuk mana amalan aku, tak ada mana khusyuk molek. Jadi akhir kali kita putus asa. Saya kata jangan putus asa, jangan putus harapan. Kenapa? Atas amalan-amalan yang belum khusyuk tu masih ada kemungkinan diterima oleh Allah. Dengan erti Syekh nak beritahu kepada kita, ada kalanya sesuatu amalan tu diterima oleh Allah, tapi tidak dinyatakan, tidak dizahirkan buah dia tu, hasil dia tu di dunia ni, iaitu kita sendiri tak dapat rasa khusyuk pada masa buat ibadah, atau selepas tu tak rasa, tak mari. Masih ada kemungkinan amalan tu masih diterima oleh, masih ada kemungkinan. Baik, kalau kita nak perincikan sikit lagi begini. Khusyuk ni seperti yang saya sebut tadi tu, dia adalah hukum tasawuf. Penerimaan amal antaranya duduk situ. Selain daripada ikhlas, maka khusyuklah. Seperti yang disebut dalam hadis yang saya sebutkan tadi, mafhum hadis tu, bahawa sembahyang seseorang tu diterima menurut qadar khusyuk dia pada setiap rakaat dia. Jadi sekarang kita tahu itu adalah hukum tasawuf. Khusyuk itu syarat tasawuf. Jadi sekarang khusyuk ni, kalau kita tengok pendapat alim ulama, terutama ulama tasawuf lah, Al-Ghazali dan sebagainya, mereka menghukum bahawa khusyuk ini sesuatu kewajipan, wajib. Seperti yang Imam Ghazali sebut dalam Minhaj, dalam di dalam Ihya Ulumuddin tu, dalam bab al-amal al-batinah fi salah, amalan-amalan batin dalam sembahyang. Az-Zabidi yang menjelaskan menghurai kitab Ihya ni, maka dia membuat kesimpulan bahawa pendapat Al-Ghazali dipahami dari kalam Ghazali ni, bahawa khusyuk tu wajib. Kalau ada orang nak kata sunat, kalau ada dia lah, Allah lah, tak apalah. Tapi Al-Ghazali menyatakan wajib. Maka sesiapa yang dia rasa dia ambil ilmu Ghazali, inilah pendapat Ghazali. Inilah pendapat Imam Ghazali. Jadi kalau kita ambil ilmu daripada imam tu, inilah kita kena tahulah ilmu kita biar berbetulan lah dengan pendapat imam-imam ni. Kita tak ambil kata ambil ilmu Imam Ghazali, tapi dalam bab-bab kita canggah pendapat dia. Tak ambil lagi tu belawang. Kalau kita rasa kita ambil sanad ilmu dari Imam Ghazali, inilah buah dia. Jadi kalau kita kata berlawan dengan buah dia ni, sanad kita tu sanad kena tanya semula lah, tu ke tak sanad kita tu? Tu dah sanad kita tu, kena tanya semula. Baik. Jadi sekarang khusyuk ni suatu kewajipan, tapi kenyataan khusyuk ni benda yang separuh-separuh, antara usaha kita dengan antara keberhasilan. Ada orang berusaha nak khusyuk tapi tak khusyuk juga. Usaha nak khusyuk, tapi bila sembahyang tak khusyuk juga, ataupun sekejap je khusyuk, lepas tu dia terbang ke lain. Jadi nak kabarnya,
Yang menjadi kewajipan dalam khusyuk ni, usaha menkhusyukkan hati. Sekiranya kita berusaha untuk hadirkan hati kita ni dan tutup lubang-lubang untuk tidak khusyuk, berarti kita sudah memenuhi kewajipan tu. Sudah memenuhi kewajipan. Sekalipun realitinya, kenyataannya, masa sembahyang tu tak khusyuk juga. Padahal cari macam-macam dah cara nak suruh khusyuk ni. Mengaji dah. Orang panduan ilmu suruh buat gitu dah. Kadang-kadang imam biasanya sebut. Contohnya lah, imam kata sallu salatal muaddi'. Ada tu imam kadang-kadang setengah tempat tu dia beri peringatan kepada makmum. Sallu salatal muaddi', itu sebenarnya salah satu cara untuk mengkhusyukkan hati. Hendaklah kamu semayang sebagaimana semayang orang yang nak ucap selamat tinggal. Nak ucap selamat tinggal ke mana? Yang ni semayang aku ni akhir sekali dah. Lepas ni aku tak tahu aku hidup tak lagi tak tahu dah. Disuruh hadirkan itu. Sebenarnya itu salah satu cara untuk mengkhusyukkan. Tapi kalau hak gitu pun tak mari juga. Kata. Jadi apa-apa yang kita usaha berdasarkan kaedah ilmu untuk mengkhusyukkan hati, dikira sudah melepaskan kewajipan tu. Usaha dah tapi tak mari juga. Cuba nak menghadirkan hati yang anyuk juga, terik semula, anyuk lagi. Maka kita dikira sudah memenuhi tuntutan kewajipan mengkhusyukkan hati. Sekalipun secara realnya, kenyataannya tak boleh juga khusyuk tu, ataupun separuh tak boleh. Itu hal lain. Itu maksudnya. Jadi bila kita ni betul-betul niat ikhlas nak mengkhusyukkan hati, belajar, berusaha, tapi tak khusyuk juga, mudah-mudahan atas keikhlasan kita tu, sekalipun kita sembahyang tak khusyuk, mudah-mudahan atas niat betul kita tu diterima oleh Allah. Itu maksudnya, atas niat kita tu. Sekalipun kita secara realnya tak boleh khusyuk 100% ataupun peratusan sangat kecil. Hak boleh khusyuknya, hak lain tak khusyuk belaka. Tapi kita ni memang niat betul. Cuba dah tak mau lupa tu, menyanyuk juga. Belajar no. Kemudian buat latihan untuk mengkhusyukkan. Bolehlah sebahagian, tapi sebahagian dah khusyuk juga. Atas niat kita tu mudah-mudahan menjadikan amal kita diterima oleh Allah. Maka itu maksud kata Syekh Mu'atak ni, bila kita semayang tak khusyuk juga, jangan kecil hatilah. Jangan putus harapan. Jangan putus harapan bila kita nak kita baca hadis tadi tu. Bila Nabi sebut bahawa seseorang tu qada diterima sembahyang seseorang tu menurut qada khusyuk dia pada setiap rakaat tu. Dikira qada tu. Maksudnya kalau setiap rakaat tu kita dah khusyuk lah ke? Memang tak ada lah. Ni barat kata berdasarkan hadis tu. Jadi kita pun bimbang situ. Maka Syekh Mu'atak kata jangan putus harapan lagi. Kerana apa? Sekalipun secara realnya, secara kenyataannya kita buat ni dan kadang kita sedar tak khusyuk juga, tapi mungkin niat kita tadi tu, kita betul niat. Betul niat kita nak mengkhusyukkan hati. Kita tak ada pun nak mikir aku nak semayang ni, lepas tu aku nak pergi ke Maidin. Tak ada pun tadi dah benda tu. Tapi nyegi tak setarang. Nyegi tak setarang. Belah-belah tangguh yang mari juga. Jadi kita memang nak mengkhusyukkan hati, nak menghadirkan hati, dan kita cari jalan itu dan ini, tapi tak berhasil juga, sudah lepas bahagian kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu melainkan menurut qada kemampuan dia. Dia tak berusaha dah, tapi sekadar tu dia boleh. Maka atas niat dia tu mudah-mudahan amal dia tu tetap diterima oleh Allah. Maka disitulah Syekh Mu'atak kata, bila tak khusyuk juga, sedangkan kita dah berusaha sungguh dah, jujur kita memang ikhlas, usaha sungguh dah, tapi tak dapat juga, maka ada kebarangkalian. Sekalipun kita tak dapat natijah dia tu, iaitu natijah dari amal, antaranya khusyuk dalam ibadah tu tak dapat bahagian tu, tapi amalan kita yang tidak khusyuk tu masih ada kebarangkalian diterima oleh Allah. Jadi Syekh Mu'atak ni nak kabarnya qada memberi pedoman kepada kita lah. Bila kita berusaha, kita tahu hukum khusyuk, kemudian kita berusaha untuk mengkhusyukkan ibadah, tapi tak boleh juga. Lama pula tu, bertahun-tahun gitu juga. Lama nak boleh tu, maka Syekh Mu'atak kata jangan putus asa. Tidak semestinya amalmu yang tidak khusyuk itu tidak diterima. Masih ada kemungkinan dia diterima oleh Allah. Terutamanya amal yang dibuat atas niat yang betul tadi tu, atas kemauan yang betul, cuma belum berhasil.
Jadi oleh kerana sudah masuk di waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.